Assalamualaikum semua, apa khabar available semua yang hadir malam ini. Okey, so untuk malam ini kita santai-santai je, kita relax-relax je. Jangan tension-tension, sebab apa? Sebab lately ni dekat negara kita Malaysia macam-macam perkara dah berlaku kan. So, kalau anda nampak semua slide saya malam ni pun ada bling-bling siap. Mood malam ni kalau boleh nak happy-happy, nak ceria-ceria je dulu, okey? Alright, so sebelum kita masuk menyambut Raya Korban ataupun Raya Haji esok, malam ni saya nak berkongsi serba sedikit, pinjamkan masa anda lebih kurang setengah jam ke 45 minit lebih kurang macam tu untuk saya share tentang satu lagi isu kesihatan. Mana malam ni saya akan share tentang hypertension. Siapa pernah dengar hypertension? Pernah tak dengar? Okay, so kalau anda mana-mana yang pernah dengar ataupun yang dah tahu hypertension ni apa, bagus sebab ambil tahu tentang isu-isu kesihatan. Kalau anda yang tak pernah dengar, kalau ada yang tak pernah dengar lah kan. Okay, hypertension ni sebenarnya adalah, dalam Melayu ni adalah penyakit tekanan darah tinggi ataupun lebih ringkas orang Melayu selalu senang sebut darah tinggi. Doktor pun sebut darah tinggi. So darah tinggi ni sebenarnya dia boleh menjadi silent killer. Tapi mungkin tak ramai yang tahu macam mana darah tinggi ni mungkin kita nampak dia sebagai perkara yang ringan. Kita ambil ringan, remeh-temeh je. Tapi sebenarnya dia pun boleh menjadi satu perkara yang berbahaya juga. Okey. So ini adalah isi-isi yang saya akan kongsikan kepada anda semua. So kalau boleh follow daripada awal sampai habis, kerana insya-Allah apa yang saya akan kongsikan malam ini dapat memberi satu manfaat kepada anda semua. Boleh share juga dengan orang-orang lain nanti. Okey, so pertama sekali pembukaan untuk malam ini saya nak ucapkan salam Aidil-Adha untuk anda semua. Apa persediaan yang anda dah buat? Ada tak sesiapa boleh share dekat chat? Boleh share dengan saya, dengan kita semua malam ni apa preparation yang anda dah buat. Tak kisahlah preparation dari segi memasak ke, perhiasan kat rumah ke, gantung gantung lampu lilap-lilap ke kan. Manalah tahu. Kot semua walaupun kita sibuk berdepan dengan pandemik, tapi masih ada lagi orang kata nak cuba menghidupkan mood-mood sambutan perayaan ni. Ikutlah ada. Tengah rebus ikan ada. Wah, rebus ikan nak buat apa ni? Laksa ke? Sedap tu. Okey, so saya teruskan. Okey, pertama, hypertension. Apa itu hypertension? Macam mana seseorang itu didiagnose hypertension oleh doktor. Apa ciri-ciri dia? Alright. Okay. Saya tengok dekat chat. Ada orang share lagi. Masak gondang apa? Sedapnya rendang. Ya Allah. Okay. So, hypertension adalah didiagnose kepada anda sekiranya okay, darah tinggi ni doktor tak boleh suka-suka nak cop anda darah tinggi, tak boleh. Salah tu. Doktor hanya boleh diagnose anda ada masalah hypertension ataupun hipertensi ataupun darah tinggi hanya apabila check blood pressure tu kan, macam dalam gambar ni, bila check blood pressure anda dia punya nombor je 140/90. Yang atas tu 140 ke atas, yang bawah tu 90 ke atas. Dan kebiasaannya doktor akan diagnose ni bila bacaan ini lebih daripada 2 kali. 2 kali dan ke atas lah. Maksudnya kalau anda tak pernah ada masalah darah tinggi, pergi klinik, tiba-tiba doktor check 140/90. Dia tak boleh lagi diagnose masa tu. Dia kena at least 2 kali dan ke atas. Okey. Dan kalau anda nak tahu, doktor-doktor di klinik ataupun nurse-nurse dekat hospital, bila dia nak ambil bacaan darah, tekanan darah kita, dia sebenarnya kena bagi kita relax dulu. Supaya bacaan blood pressure kita yang keluar tu adalah satu bacaan yang tepat. Okey.
Dia kena bagi kita relax dulu, duduk dalam 5 minit. Tapi kadang-kadang ada orang yang nervous. Bila jumpa doktor je, bila masuk klinik je, dia terus nervous. Tak ada apa-apa pun dah nervous. So dekat situ mungkin akan berlaku tekanan darah yang diambil tu mungkin kurang tepat sikit. So doktor mungkin akan suruh anda ambil tekanan darah sendiri dekat rumah. Okay, so bila kita cakap tentang apa-apa penyakit, tak kisahlah penyakit yang kronik ataupun penyakit mungkin yang kurang kronik, contoh macam darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung yang disebabkan kolesterol tadi, kanser, apa lagi? Stroke, macam-macam lah. Apa-apa jenis penyakit pun dia boleh berlaku disebabkan beberapa faktor risiko. Macam awal-awal tadi anda dengar nutritionist Fana ada share, kolesterol adalah satu faktor risiko untuk hypertension. Kolesterol juga adalah satu faktor risiko untuk penyakit jantung. Okey, malam ni saya nak share tentang faktor risiko untuk hypertension pula. Tetapi bila kita cakap tentang faktor risiko, ada dua jenis. Yang pertama, siapa boleh bagi tahu saya? Boleh teka tak? Jenis-jenis faktor risiko ada dua tu jenis apa? Okey, kalau anda boleh teka, memang power lah. Memang maksudnya, kalau sebab sebelum kita ada share juga kan, macam Syahira pernah share, kalau anda masih ingat lagi, anda memang hebat. Okey, faktor risiko jenis yang pertama adalah faktor risiko yang tidak boleh diubah. Kalau dalam English ni, non-modifiable risk factor. Okey, so yang tidak boleh diubah, ada dua dekat sini saya bagi. Yang pertama adalah umur dan yang kedua adalah sejarah keluarga, family history. Okey, kenapa tak boleh ubah? Macam mana nak ubah kan? Kalau umur, semakin kita berusia, semakin tinggi juga umur kita. Mana boleh daripada tahun 2019, tahun ni 2021, tapi umur kita makin muda pula. Kan pelik tu. Tak boleh diubah. Okay, so umur, semakin berusia diri kita, memang naturally semula jadi memang semakin tinggi risiko untuk seseorang itu mendapat darah tinggi. Tetapi ini adalah satu faktor risiko yang paling kurang lah kalau kita compare dengan faktor-faktor yang lain. Okay, faktor risiko yang tidak boleh diubah yang kedua adalah faktor risiko sejarah keluarga. Okey, kenapa saya cakap sejarah keluarga? Sebab contoh macam saya sendiri, saya memang ada family history of hypertension dalam keluarga. Macam arwah atuk saya, arwah pakcik saya, memang susu galuh keluarga kami memang ada masalah darah tinggi. So kalau bagi kami generasi-generasi yang di bawah ini, generasi yang muda, mungkin mungkin ada tak pernah jumpa pun atuk yang atas-atas tu, yang tua-tua tu, tapi sebenarnya tanpa kita sedari kita ada risiko itu sendiri. Dia memang genetically dalam darah tu memang dah ada faktor risiko. Kita panggil sebagai sejarah keluarga ataupun family history. So kalau ada sesiapa macam saya sendiri, macam arwah atuk saya, dia ada darah tinggi, so dia akan dibawa kepada parents saya dan dapat kepada saya pula lah. Dan mungkin saya juga akan memberikan risiko ini kepada anak-anak saya ataupun cucu-cucu nanti. Macam itulah lebih kurang. Kemudian faktor risiko jenis yang kedua adalah faktor risiko yang boleh diubah. Tadi tu kita tak boleh buat apa-apa. Yang ini kita boleh ubah dia menjadi sesuatu yang lebih baik. Faktor risiko yang boleh ubah yang pertama adalah tahap aktif mana diri kita ni. Adakah kita ni seseorang yang aktif melakukan senaman fizikal ataupun kita tidak aktif langsung. Kita sejenis yang orang panggil sedentary ataupun dalam bahasa mudah difaham, kita ni jenis yang tidak bergerak. Kalau kat rumah, makan, tidur, solat, tengok TV, pulang balik, makan, tidur, solat, tengok TV, tu je. Tentang lagi PKP kan, work from home lah, online distance class lah, macam-macam yang kat rumah ni memang kita tidak aktif lah. So bila kita tidak aktif, secara tidak langsung kita tidak kita tak buatkan jantung kita tu tak
bersenam lah. Dia tak mengepam darah dengan kuat. Sebab kita relax je sentiasa. So jantung pun relax je lah. Heartbeat kita pun slow je. Okey. Kemudian faktor risiko yang kedua adalah berat badan berlebihan. Jadi ada kena-mengena. Bila kita tidak aktif, secara tidak langsung boleh menyebabkan badan kita naik berat. Ataupun kita orang panggil, kurang sensitif sikit adalah gemuk. Ataupun obesiti. Bila badan kita lebih berat, banyak lagi tekanan yang diberikan kepada jantung untuk mengepam darah. So bila jantung tu kita exert pressure, kita bagi berat badan berlebihan, kita bagi tekanan yang berlebihan, boleh menjadi risiko tekanan darah tinggi dekat situ. Okey, faktor risiko yang ketiga adalah diet yang tinggi dengan garam ataupun sodium. Kalau anda takut confuse, garam dengan sodium adalah satu perkara yang lebih kurang sama ataupun 90% sama lah. Okey, so bila seseorang itu makan makanan yang tinggi dengan garam, makanan yang masin, garam ni dia punya sifat je sebenarnya dia tarik air tau. So bila dalam badan kita makan makanan yang masin, secara tidak langsung ada pengumpulan cecair, body fluid lah dalam badan ni. Dalam badan kita ni ada macam-macam cecair, darah, sel-sel punya liquid pun akan ada juga. So bila kita makan makanan yang masin contohnya, pengumpulan cecair dalam badan akan berlaku. So, bila badan kita absorb air banyak, so tekanan yang lebih perlu diberikan kepada organ jantung untuk pam darah. Jadi kena mengena semuanya. So kalau anda mungkin pernah dengar, kalau orang-orang yang macam darah tinggi ni, kadang-kadang doktor bila dekat klinik, doktor akan check dekat kaki ataupun dekat tangan, tapi selalunya kat kaki lah doktor akan tekan nak tengok sama ada kita ada bengkak air ataupun tidak. Sebabkan inilah faktor sodium ini tadi. Dan faktor risiko yang keempat yang boleh diubah adalah paras stres kita. Paras stres ni macam semua tahu, yang paling senang faham lah saya rasa. Bila kita sentiasa berada dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan, tak kisahlah tertekan tentang faktor kerja ke, faktor tak cukup duit ke, tak cukup makan ke, apa-apa pun tak kisah. So bila stres ni memang automatik badan kita berada dalam keadaan yang kurang sihat. Okey, so ini adalah agenda utama kita malam ini. Hypertension silent killer kan. So bagaimana hypertension boleh mendatangkan bahaya kepada kita semua. Okey, yang pertama, hypertension boleh menyebabkan berlaku penyakit jantung. Bagaimana? Okey, macam anda semua tahu, antara faktor risiko yang boleh menyebabkan penyakit jantung adalah pemakanan yang kurang sihat, yang tidak sihat dari segi faktor kolesterol. So kalau anda tengok dekat sini, saya rasa pernah tengok juga gambar ni dalam talk nutritionist Fahana hari tu. Dia pun ada tunjuk gambar yang sama. So yang kuning dekat tepi tu sebenarnya adalah kolesterol. So makin banyak makanan-makanan berlemak yang kita makan, bila dia masuk dalam darah, dia akan terkumpul dekat tepi-tepi tu tau. Dia akan kumpul plak. Bila dia terkumpul, dia tidak dapat darah tu, saluran darah kita tu semakin menyempit lah. So bila saluran darah makin sempit, darah susah nak lalu tengah-tengah, tetapi masih boleh lagi sebabkan jantung kita pump. Jantung still pump lagi, tapi makin sempit saluran darah, makin kuatlah jantung kena pump. Makin kuat kena pump, semakin tinggilah tekanan yang diberikan. So kalau dalam jangka masa yang pendek mungkin kurang risiko untuk mendapat penyakit jantung. Tapi kalau dibiarkan dalam jangka masa yang lama, yang panjang, tak ada ambil ubat apa-apa, kita tak sedar pun kita ni ada kolesterol yang tinggi, dalam long term mungkin boleh menyebabkan berlaku aterosklerosis ataupun dalam bahasa mudah penyumbatan saluran darah. Bila saluran darah tersumbat, darah nak lalu pun susah, oksigen nak lalu pun susah, boleh kena heart attack dan boleh kena stroke. Ni stroke. Stroke ada dua jenis. Yang pertama ischemic stroke dan yang kedua adalah hemorrhagic stroke. Okey, bila seseorang ada hypertension, dia ada darah tinggi,
So kita tahu darah tinggi ni memang maksudnya dia punya tekanan tu tinggi tau. Bila terlalu tinggi, saluran macam saya cakap tadi lah, kalau ischemic stroke ni lebih kurang sama macam penyakit jantung. Saluran darah tu tersumbat, dia menyempit, darah tak boleh lalu. Kita kena tahu, darah adalah pembawa oksigen dalam badan. So bila darah tak boleh lalu, oksigen pun tak boleh lepas lah. So oksigen kalau dia tak sampai kepada organ otak, dia boleh menyebabkan berlaku kita panggil sebagai ischemic stroke. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah hemorrhagic stroke ataupun orang kalau dalam Melayu dekat hospital orang panggil stroke berdarah kalau tak silap lah. Sebab apa? Sebab untuk hemorrhagic stroke ni dia lebih saya boleh katakan dia lebih teruk keadaan dia sebab dia boleh menyebabkan saluran darah dalam otak boleh pecah disebabkan tekanan yang terlalu tinggi dalam saluran darah kita. Hemorrhagic stroke ni saya ada first hand experience, saya ada pengalaman sendiri hemorrhagic stroke ni di mana keluarga saya sendiri, ahli keluarga saya, arwah pakcik saya lah, dia tak bernasib baik. Bila dia kena hemorrhagic stroke ni memang dah tak dapat diselamatkan, masuk hospital, terus masuk emergency, kemudian dibawa ke HKL untuk bertemu dengan pakar untuk buat operation untuk nak keluarkan darah buku dalam kepala, dalam otak, tapi tak dapat diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia lah dekat situ. Hemorrhagic stroke ni kalau macam contoh yang saya boleh berikan, arwah pakcik saya tu bila dia terkena dia jatuh masa tu. Dia jatuh, tumbang and then collapse tiba-tiba. Bila panggil ambulans, dia sekelip mata macam tu je. Kami sekeluarga pun masa tu agak terkejut kerana jarak antara waktu dia collapse itu dan masa dia pergi dengan kami meninggal dunia tak lama pun, dalam selang 2 hari tak silap. So ini yang saya katakan hypertension adalah silent killer. Kita mungkin tak tahu sebabkan kita tak tahulah yang dia boleh menyebabkan maut kepada kita. Okey. Ketiga, hypertension dan penyakit buah pinggang. Dekat sini saya nak bagi 2 contoh juga. Yang pertama, mungkin berbelit sikit lidah nak sebut, glomerulosclerosis. So dia punya term dia lebih kurang macam atherosclerosis tadi kan. So sklerosis dekat hujung tu bermaksud saluran darah yang tersumbat. Okey, kalau macam yang ni dia dekat buah pinggang lah pula. Kalau tadi dekat jantung, yang ni dekat buah pinggang. So sebahagian saluran darah dalam organ buah pinggang kita tu dia dah tak cantik. Dia dah tak flawless macam yang biasa. Dia dah ada scarring ataupun dia dah berparut. Okay. So bila saluran darah kat bawah pinggang ni berparut, dia dah tak dapat berfungsi dengan baik. Dan kita kena ingat, kita kena faham organ buah pinggang ni main function ni adalah untuk filter nutrien, macam-macam nutrien lah. Potasium, vitamin, protein dan sebagainya. So saya ambil contoh protein. Kalau saluran darah dekat dalam buah pinggang ni tak dapat berfungsi dengan baik, nutrien protein sepatutnya diserap masuk, tetapi disebabkan berlaku saluran darah ni dah rosak, protein itu akan keluar dan masuk ke dalam air kencing dan seterusnya dikeluarkan macam itulah. Protein ni penting sebab kalau dalam buah pinggang, bila ada protein tu dia akan dapat mengeluarkan cecair dalam badan. Masa cakap awal-awal tadi, di mana kalau cecair itu disimpan melebih-lebih dalam badan, dia akan menyebabkan badan kita bengkak air lah, ataupun kalau dalam istilah lebih senang, mungkin doktor pernah cakap dekat klinik adalah kaki gajah, tak silap saya, kaki tu dia bengkak sikit. Bila kita tekan, dia tak naik terus. Kalau orang yang biasa yang tak ada bengkak air, tak ada kaki gajah, bila kita tekan ni, dia akan naik macam biasa tau. Tapi kalau orang ada masalah ni, kita tengok secara fizikal dari jauh pun kita dah nampak kaki dia macam bengkak sikit. Bila kita tekan ke dalam, dia tak naik balik. Dia akan ada gap masa sikit.
Okey. So yang kedua, bila buah pinggang tekanan yang tinggi dalam saluran darah di organ buah pinggang boleh menyebabkan juga organ buah pinggang kita cepat rosak. Lebih-lebih lagi untuk orang yang ada masalah buah pinggang kronik. Kalau anda nak tahu, untuk buah pinggang, masalah buah pinggang kronik ada banyak peringkat, ada banyak stage. Daripada stage 1 sampailah stage 5 kot. Stage 5 tu adalah stage terakhir, peringkat akhir. Okay, so kalau untuk orang yang ada masalah buah pinggang kronik, untuk stage awal-awal, stage 1, stage 2, dia tak perlu sampai rawatan dialisis. Okay, so tapi kalau orang itu dia stage 1, stage 2 dan dia ada lagi tambahan masalah tekanan darah tinggi pula. Bila ada darah tinggi ni, dia boleh menyebabkan yang stage 1 tu boleh cepat sampai ke stage 5. Kalau tak ada darah tinggi, mungkin stage 1 relax lama lah sikit atau dia tak akan melarat sehingga stage yang teruk lah. Tapi kalau anda ada masalah buah pinggang, anda ada juga darah tinggi, buah pinggang anda boleh cepat rosak. Bila rosak, kita perlukan rawatan dialisis. Di mana dialisis sebenarnya dia menggantikan fungsi buah pinggang untuk menapis nutrien-nutrien dalam darah. Dicuci darah kalau orang nak senang faham. So dialisis ni apa? Bahaya ke? Bahaya kalau dibiarkan dalam tempoh yang lama. Sebab yelah kalau anda tengok kat situ dia cucuk kan. Cucuk dan darah tu akan keluar dari tube tu, masuk dalam mesin dan keluar balik dari mesin, masuk dalam badan kita. So bila dia cucuk tu, kalau lama-lama dibiarkan, ada risiko infection. Bila risiko infection dalam darah utamanya, darah tu dah tak bersih. So ataupun senang faham darah tu dah macam diracuni lah. So bila ada infection, boleh senang dapat serangan kita panggil sepsis shock ataupun serangan septic shock ni, macam ada jangkitan kuman jangkitan kuman dalam darah yang boleh menyebabkan organ-organ tak dapat berfungsi dengan baik sehingga lebih teruk lagi boleh menyebabkan maut sampai meninggal. Itu yang kita risau. Okey, so ini fokus terhadap golongan-golongan wanita. Hypertension dan wanita mengandung. Alamak, wanita mengandung pun ada risiko juga kalau ada hypertension. Macam mana? Pernah dengar tak pre-eclampsia ataupun eclampsia? Kalau tak pernah dengar, eclampsia ni adalah satu keadaan di mana ibu yang mengandung, bila dia nak melahirkan anak tu, dia sawan, dia caesar. Sehingga dia punya badan macam kejang-kejang, menggeletar dan keadaan ni dia tak boleh kontrol tau. Dia out of control sebab dia dah sawan. Kalau sawan kan kita badan memang dah tak boleh kontrol oleh diri sendiri kan. Okay, so eclampsia boleh kena terhadap wanita mengandung kalau dia tak kawal hinggalah minggu-minggu hujung, yang minggu 35 ke atas, minggu 35 hingga ke minggu 40. Dan perkara ini juga berlaku kepada ahli keluarga terdekat saya juga. Sebab tu saya memang kalau boleh saya nak anda semua dengar betul-betul, sebab perkara-perkara yang berlaku ni memang boleh mendatangkan maut. Macam kalau dalam family saya, yang kena eclampsia ni adalah kakak ipar saya. Masa dia nak melahirkan anak dia, anak buah saya lah. Masa dia nak melahirkan anak dia tu, mula-mula doktor tunggu, kalau perempuan nak melahirkan kan kita kena tunggu bukaan dia 10 cm. Tapi kak ipar saya dia macam tak, bukaan dia tu tak terbuka-buka. Sehingga kan doktor terpaksa bagi ubat untuk induce. Tapi still juga tak mampu. Tapi kakak ipar saya dia kita nak besarkan kita kena push kan. So mungkin masa tu dia punya tekanan darah terlalu tinggi sehingga dia sawan. So bila dia sawan, bila dia kena caesar masa tu, doktor terpaksa terpaksa ambil option daripada lahirkan baby secara normal,
sehinggalah terpaksa ikut tingkap ataupun kita panggil C-section lah. Bedah potong buat kat perut tu untuk keluarkan baby macam tu, ikut tingkap orang kata kan. So ini adalah sangat berbahaya sebab masa tu abang saya dia cerita doktor masa tu cakap isteri dia memang masa tu memang 50-50, memang tak dapat bagi jaminan sama ada baby selamat, ibu selamat pun tak dapat diberi jaminan. Masa tu memang 50-50. Terpaksa kita bagi bantuan pernafasan oksigen juga sebab badan masa tu memang dah seizure, menggeletar, sawan dan tak dapat kontrol. So ini adalah satu perkara yang bahaya. So kalau untuk wanita, belia, leader-leader, ejen-ejen kita semua yang perempuan dalam ni yang dengar, kalau merancang untuk mengandung ataupun sebelum ni ada pengalaman macam ni, kena ambil prihatin. Kalau anda ada hypertension, make sure anda bagi tahu dengan doktor bahawa anda ada darah tinggi supaya doktor akan monitor anda dengan lebih strict. Okey. Ini adalah bukti di mana hypertension adalah silent killer, bukan terhadap orang-orang dewasa ataupun orang-orang tua, boleh juga datang menyerang kepada golongan muda seperti student universiti. Saya rasa mungkin anda pernah dengar keluar dekat berita baru terjadi benda ni sebenarnya. Saya rasa dalam selang 2-3 minggu yang lepas ada 2 orang, bukan seorang je, 2 orang student universiti UiTM meninggal dunia di rumah masing-masing disebabkan terlalu stres belajar. Sebab masa tu adalah musim final exam kan. So bila musim final exam terlalu banyak sangat tekanan sampai dah tak tertanggung, pelajar ini dia meninggal semasa dalam tidur kalau saya tak silap. Tapi bila kita buat postmortem, doktor buat postmortem, memang terbukti disebabkan oleh masalah tekanan darah tinggi. So kalau anda semua yang tengah dengar ni ambil ringan tentang masalah darah tinggi. Yelah, sebab saya pun sebelum ni mesti tak ada kesedaran lagi kan. Kalau cakap tentang penyakit je, mesti dalam yang pertama datang ke kepala kita adalah kencing manis, jantung, kanser. Kalau macam darah tinggi ni benda yang tak ada apa-apa lah, tetapi sebenarnya salah. Darah tinggi pun boleh menyebabkan kematian. Boleh tak dengar suara saya dengan jelas? Saya takut line saya tak berapa stable. Boleh Okey, terima kasih. Ni satu lagi, kalau tadi saya tunjuk tentang student kan. Ini adalah untuk golongan yang up sikit, golongan-golongan yang dah bekerja. Sebab kalau macam sekarang, waktu PKP kan ramai yang work from home ataupun BDR, kena duduk dekat rumah, kena set up office sendiri dekat rumah, kena beli meja lah, beli kursi dia untuk untuk pastikan bila bekerja dari rumah ni selesa lah. Tetapi sebenarnya bila bekerja dari rumah ni kita lebih tertekan sebab kan kadang-kadang tu kita punya waktu kerja tu lebih daripada waktu kerja yang seperti biasa. Kalau contoh macam dulu, kalau dulu office 9 sampai 5, 9 pagi sampai 5 petang je contoh. Tapi mungkin kalau work from home, mungkin terpaksa kerja 9 pagi sampai malam mungkin. Mungkin contohlah. So bila kat situ berlakulah tekanan. So bila tekanan, kita stres, secara automatik memang kita punya darah pun kalau check blood pressure memang akan naik confirm je. So pastikan kalau anda rasa tertekan, anda take a step back, relax, tarik nafas dalam-dalam, bertenang sekejap, minum air, tenangkan fikiran. Bila dah cool, bila dah chill, dah relax, baru sambung buat kerja balik. Okey? Ini nasihat untuk saya juga. Sebab sebelum ni kami pun work from home juga. Sebab itulah PKPD kan. Okey. So seterusnya, okay. Sekarang kita dah masuk kepada, tadi saya dah share tentang macam mana hypertension itu berbahaya, apa faktor risiko dia. So sekarang saya nak share tentang
apa yang kita boleh ubah. Okey, saya nak baca chat sekejap. Ada tak? Oh, saya arwah suami meninggal sebab darah tinggi. Betul? Sebab darah tinggi ni kadang-kadang kita tak tahu pun. Okey, kajian ini kajian dekat Malaysia tahun 2019 tak silap. Kajian menunjukkan bahawa dalam 10 orang rakyat Malaysia 3 ada masalah darah tinggi. Banyak lah, 30%. So kalau kita ambil dalam overall rakyat Malaysia, 30% ni separuh je yang tahu dia ada masalah darah tinggi. Lagi separuh tu tak tahu pun. So kalau yang tahu ni baguslah. Sebab je ambil inisiatif untuk ubah cara hidup, untuk jumpa doktor, untuk ambil ubat ke dan sebagainya. Tapi yang tak tahu ni yang bahaya. Sebab tahu-tahu collapse, kena heart attack, ataupun tahu-tahu collapse sebab stroke, kena masuk hospital. Kalau masuk hospital, dapat keluar balik, masih bernyawa, masih bernafas, tak apa, Alhamdulillah. Tapi yang kita risau, kalau darah tinggi ni diakhiri dengan ajal maut. So ini kita risau. Kalau boleh kita ubah dengan cara apa? Malam ni saya nak share 3 perkara yang penting. Pertama, of course lah, pemakanan. Yelah, sebab saya pun nutritionist ke pemakanan. So saya nak share lah apa cara pemakanan yang sihat, yang insyaAllah boleh mengawal tekanan darah ini daripada tinggi dan tidak normal. Yang kedua adalah aktiviti fizikal. Okey, aktiviti fizikal ni mungkin klise kan dengar. Kalau Daniel cakap, dia mesti jaga makan, exercise. Apa-apa pun sakit pun jaga makan, exercise. Macam bosan lah. Tapi jangan risau, malam ni saya nak share tentang satu bentuk exercise yang bagi saya macam menarik juga, sebab benda ni saya sendiri pun baru tahu. Kalau nak tahu sekejap lagi, saya akan share. Sabar dulu. Okey, yang ketiga adalah waktu tidur. Mungkin nampak macam simple. Tidur pun boleh settle masalah darah tinggi ke kan? Tak simple sangat je. Boleh. Okey, jom saya share. Okey, untuk pemakanan, sebenarnya kalau anda nak tahu, memang ada satu jenis pemakanan khas untuk yang direka khas untuk penyakit hypertension, darah tinggi ni. Mungkin anda pernah dengar, mungkin juga tak pernah dengar. Nama diet ni adalah DASH diet. Pernah dengar tak DASH diet? Kalau pernah dengar boleh tak share dengan saya? Kalau anda pernah dengar ni, saya rasa agak special lah. Sebab kalau sebelum ni dekat klinik ataupun dekat hospital masa saya intern, kalau jumpa patient kan, kalau jumpa pakcik-pakcik ataupun makcik-makcik yang dah tua-tua ni, bila kita explain pasal DASH diet untuk darah tinggi, macam DASH diet? Apa pula ni? Oh, pernah? Okey. Alhamdulillah, ada yang pernah dengar Bagus. Saya rasa excited pula mana yang pernah dengar. Okey, tak apa. Kalau yang tak pernah dengar tu, DASH diet itu adalah singkatan Dietary Approach to Stop Hypertension. D itu adalah diet approach to stop hypertension. Dalam Melayu yang senangnya adalah kita punya cara pemakanan untuk menghentikan darah tinggi. So kita kena tahu dalam DASH diet, saya pendekkan DASH diet je lah. Senang. DASH diet ni dia ada beberapa komponen, ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah tinggi serat, high fiber, rendah lemak dan rendah sodium. Okey, jadi ada 4 ke 5 ya, tak silap saya. Tapi saya nak share 3 yang saya rasa mungkin paling penting dan mungkin yang paling senang untuk diubah dalam pemakanan kita. Kalau yang lain-lain tu mungkin kalau anda dengar macam, alah Daniel, susah lah kalau nak kena potong makan protein, ataupun susah lah nak kena ambil potasium. Susah nak faham kan? So saya rasa saya pilih 3 yang mungkin paling senang untuk difahami dan 3 ciri-ciri yang paling senang untuk kita apply dalam pemakanan kita. Yang pertama adalah high fiber. So saya rasa semua pun tahu, bila kita cakap fiber, bila kita cakap serat, of course sudah terang lagi bersuluh sayur dan juga buah. Tetapi cukup ke? Itu masalah je. Orang selalu cakap, kalau saya tanya dekat hospital dulu, pakcik makan sayur tak? Pakcik makan buah tak? Makan.
Tapi seminggu sekali dia baca makan. Tak boleh lah macam tu. Makan dia memang makan. Tapi kena cukup, apa orang panggil? Kena cukup kotak. Kena cukup kotak. Kalau macam sayur, kalau boleh dalam sehari kena ada 3 hidangan. 3 hidangan sehari untuk sayur, 2 hidangan sehari untuk buah. Tapi susahlah nak kira. Senang je. Untuk sayur, saya share. Kalau anda, saya tak buat slide pasal cara kira ni. Tapi kalau anda mungkin boleh ingat ataupun lebih baik boleh tulis, alhamdulillah lah. Kalau untuk sayur, nak kira satu hidangan dia, kalau sayur yang tak dimasak ataupun macam sayur yang ulam-ulam, daun-daun tu kan, satu hidangan bersamaan dengan satu mangkuk. Satu mangkuk sup tu, satu mangkuk sup Cina atau mangkuk kecil tu, yang sayur yang ulam-ulam, satu mangkuk sama dengan satu hidangan. So kalau 3 hidangan, makanlah 3 kali. Lunch, masa breakfast ada sayur, masa lunch ada sayur, masa dinner ada sayur. Cukup lah settle 3 hidangan sehari. Kalau sayur yang dah dimasak macam pucuk ubi, masak lemak, kangkung ke, kangkung sayur masak air macam biasa kan, tumis air tu, yang dah dimasakkan je layu. So kalau yang dah layu tu separuh mangkuk. So kira lah kalau 3 hidangan sehari, separuh mangkuk tu dapatlah 3 kali. Okey, kalau buah pula, buah ada resepi khas untuk ingat. Kalau anda tulis ni memang power lah, boleh share dengan orang. Kalau buah, untuk buah yang saiz penumbuk, untuk buah yang saiz penumbuk macam apple, orange, apa lagi? Kalau kiwi yang besar-besar tu, kalau buah yang saiz penumbuk, 1 biji 1 hidangan. Kalau macam apple, kalau nak cukup 2 hidangan, makanlah 2 biji sehari. Kalau orange, makanlah 2 biji sehari. Kalau buah yang besar kepala, buah yang besar sikit, besar kepala, contoh macam terbikai, betik. Dua tu yang senang jumpa. Buah-buah yang saiz dia besar kepala, terbikai atau betik, satu hidangan sama dengan satu potong memanjang. Macam dekat R&R dulu kan, kalau kita singgah R&R, kan ada jual buah yang potong panjang-panjang slice macam tu, satu potong panjang tu, satu hidangan. Kalau buah saiz sederhana pula, macam mangga, dia besar sikit daripada orange kan. Buah saiz sederhana macam mangga, jambu batu, dan saiz-saiz macam tu, satu hidangan sama dengan separuh buah tu. Contoh kalau mangga, potong separuh sama dengan satu hidangan. Okey. Kalau buah-buah yang biji-biji pula macam mana? Kalau macam anggur, mata kucing, kismis, segenggam tangan kita sama dengan satu hidangan. Okey? Ada yang salin ke? Kalau tak ada yang salin, kalau ada yang salin bagus, kalau yang tak ada salin tak apalah. Saya harap anda boleh ingat. Okey, kemudian untuk itu settle bab high fiber, kita sentuh tentang low fat pula. Kita kena ambil produk-produk yang rendah lemak. Selain daripada kita kurangkan minyak dalam masakan seperti menggoreng dan sebagainya, kalau anda pergi keluar beli barang dapur, grocery shopping, untuk makanan-makanan seperti cheese, susu, margarin ataupun butter, anda tengok dah ada label low fat. So kalau anda tengok belik betul-betul dekat dia punya labeling tu, cari yang tulis low fat ataupun low cholesterol. Kalau boleh yang itu yang lebih baik. Sebab kalau macam susu kan ada banyak jenis kan, susu full cream, ada fresh milk, ada low fat. Kalau macam susu, ambil low fat. Cheese pun ada low fat, jangan risau. Saya tunjuk contoh ni memang insya-Allah lah senang dijumpai di kedai-kedai runcit ataupun supermarket. Selain daripada low fat, kita kena kurangkan juga makanan-makanan berlemak ataupun yang manis-manis. Contoh macam susu pekat. Susu pekat ni especially kalau those yang jenis suka sangat minum air kopi, Milo ataupun teh
Yang selagi Tarik. tak rasa manis susu tu, teh tarik, betul. Selagi tak rasa susu tu, selagi tu lah dia tambah. Yang lagi seram kan, kalau dekat kedai, kita dah minta dah teh tarik kurang manis satu, aneh. Tapi bila datang kat kita, mak ai, dia punya manis tu tak ada beza pun. Sebab tu, kalau nak sihat, jangan selalu makan di luar. Makanlah dekat rumah, kita prepare sendiri. Sebab kalau dekat kedai, kalau kita pesan kurang masin ke, kurang manis ke, dia dengar tapi dia tak buat je lah sebab dia bukan nak layan kita seorang kan. Okay, so selain daripada susu pekat, yang kedua adalah santan. Okay, so kalau macam santan, macam masak lemak, rendang, so nak kaya ni kan, mesti ada beli santan siap-siap kat rumah kan. Saya dengar cerita santan kara ni susah nak jumpa masa PKP, tak tahulah betul ke tidak. Okay, so kalau macam santan ni, kita nak tukar dengan apa yang lebih sihat. Santan boleh ditukar juga dengan minyak, dengan susu low fat. Rasa dia mungkin akan berubah sedikit, tetapi warna sama, tekstur sama. Yelah, tapi orang kata, kita kalau nak buat satu perubahan yang lebih baik, memanglah ada kena berkorban sikit kan. Kalau macam dah biasa 20 tahun makan rendang santan, tapi tiba-tiba bila ada masalah kolesterol, bila ada masalah darah tinggi, doktor suruh tukar, terpaksalah tukar. Sebab apa? Sebab badan kita ni nak pakai lama. Okay, so selain daripada santan, aiskrim. Aiskrim pun kena kurangkan. Tak kisahlah aiskrim dalam kon ke, aiskrim dalam bekas yang besar-besar ke, aiskrim McD ke, semua jenis aiskrim sama je, tak ada beza. Kalau boleh kurangkan. Okay. Yang bawah tu apa? Yang bawah tu paling senang lah, fast food ataupun makanan terproses. Selalunya kalau fast food ni, saya ambil contoh macam kalau McD burger lah kan, yang paling famous kan, McD burger, ayam goreng, selalu akan datang dengan set fries. Lepas tu selalunya fries tu dia bagi pula paket black pepper, paket garam kalau yang makan kat rumah. Fries itu sendiri dah ada sodium dalam dia tau bila dia goreng. Sama juga dengan burger dia tu. Burger-burger dekat fast food ni, dia dah siap frozen. Sama macam daging burger, patty burger yang dekat kedai runcit tu, Ramly ke, tak kisahlah apa-apa brand pun, semua tu dia dah frozen, dia dah ada sodium dalam tu siap-siap untuk supaya dia tahan lama dekat dalam freezer di luar. Kalau kita nak buat sendiri lebih elok, yelah memang makan masa. Kalau beli daging, kita nak kisar bagi hancur, kita nak tepek-tepek, macam dekat kafe mahal kan. Leceh sikit lah, tapi lagi sedap dan lebih sihat. Lebih sihat sebenarnya yang kita paling titik beratkan. Sama juga macam ayam goreng, KFC, McD, Texas, macam-macam jenis fast food lah. Ayam goreng tu, dia terendam serendah-rendamnya dalam minyak yang dah diulang-ulang kali pakai. So tak elok lah dekat situ. Okay, so dua ciri pertama dalam DASH diet, high fiber dan juga low fat. Okay, yang ketiga adalah low sodium. Sodium ni apa? Sodium ni adalah garam sebenarnya. Mungkin ada yang macam saya rasa tak susah untuk dengar sodium ni dekat mana, tapi itu saya rasa lah kalau ada jenis yang first time dengar sodium malam ni, nak senang faham, sodium ni sebenarnya sama macam adik-adik dengan garam, memang sebiji dengan garam. Okay, so mana datang garam ni? Mana datang sodium ni? 5% sodium datangnya daripada atas meja, daripada kicap, daripada sos, daripada seasoning, apa-apa seasoning, memang dah ada dekat situ. 6% dimasukkan semasa memasak. Masa kita masak, of course kita letak garam. Ada yang lagi tambah lagi Maggi perasa, sebut perasa. Tambah lagi MSG lagi. Tu yang bila makan balik rumah pening kepala. So ni adalah datang garam. Tengok yang paling tinggi
71% datang daripada makanan luar ataupun makanan-makanan terproses. Ni saya cakap tadi. Makan luar ni kalau boleh kurangkanlah. Kalau dulu seminggu sampai 2-3 kali, slowly kita cuba ubah sebulan 2-3 kali insyaAllah. Okay. Tetapi sodium juga ada secara semula jadi dalam makanan-makanan. Sebab macam contoh carrot ataupun sayur-sayur, dia memang dah ada sodium dalam carrot tu sendiri. Tetapi tak adalah setinggi kalau kita ambil makanan-makanan yang fast food tadi. Yang ni still better lagi. Ni sumber makanan tinggi sodium. Kalau boleh ada nampak makanan macam ni dekat dapur, buang. Janganlah buang. Makan dulu tapi lepas ni jangan beli lagi. Okay. Yang pertama jeruk. Jeruk ni sekarang ni famous. Kalau pergi dekat traffic light mana-mana mesti ada orang jual jeruk kan. Jeruk mangga lah, jeruk macam-macam jenis jeruk. Tambah lagi dengan apa? Serbuk asam tu lagi masin, lagi tinggi sodium. Makanan terproses. Saya dah ulang banyak kali dah tadi. Burger, sausage, nugget, apa lagi? Fries, mana-mana yang frozen semua tu tinggi dengan sodium sebenarnya. Okay, apa lagi? Makanan yang bertin. Yang paling senang adalah sardin. Sardin ni saya rasa famous musim-musim PKP ni. Antara makanan yang famous selain daripada roti gardenia. Betul tak? Sebab kalau saya nak beli barang dapur dekat kedai, kalau saya tengok sardin tu, yang apa? Sardin yang sedap sikit, ayam brand kan? Mahal sikit tu. Kalau yang ayam brand tu, mesti habis. Selalunya yang tinggal yang brand-brand yang saya tak pernah dengar. Brand-brand yang kalau pernah keluar berita dulu, tin-tin sardin yang brand, tak boleh beli brand sembarangan. Sebab bila dia check ada cacing pula dalam tu. Risau gitu kan. Okay. So yang keempat, jenis makanan yang tinggi dengan sodium adalah makanan jenis seperti sos dan perasa. Sos dan perasa ni memang sedap bila kita makan, contoh macam nugget. Nugget tu sendiri dah tinggi dengan sodium. Cicah lagi dengan sos. Cicah lagi dengan mayonis. Masya Allah. Sedap-sedap. Tetapi kita punya badan kalau dia boleh bercakap menangis je agaknya. Okey, selain tu adalah snack. Snack yang saya masukkan dekat sini adalah seperti keropok, jajan, Mr. Potato ke, Pringles ke, apa lagi? Kalau keropok-keropok yang famous, Super Ring ke. Tak kisahlah apa-apa jenis jajan pun memang tinggi dengan sodium. Dan yang terakhir, ikan dan telur masin. Siapa dekat sini suka makan ikan masin dan telur masin? Boleh jawab tak? Boleh mengaku tak? Kalau ada, boleh tak share dekat chat? Saya nak tengok. Ramai tak? Sebab dalam family saya sendiri memang ramai yang suka makan ikan masin dan telur masin ni. Saya tunggu sekejap. Sementara saya minum air sekejap. Minta tumpang sekejap minum air. Oh, tak ada Tak ada ke tak mengaku? Suka sangat. Alamak, dah keluar satu-satu. Okey, kalau macam telur masin, apa menu telur masin? Kalau macam nasi kerabu, yang saya tahulah, saya suka makan nasi kerabu. Kalau nasi kerabu tu, kalau tak ada telur masin, memang tak sah. Mesti nak ada. Kadang-kadang tu, kedai bagi satu, kita minta ekstra pula kan. Sebab dia punya masin tu balance dengan rasa nasi kerabu tu sedap. Ikan masin. Ikan masin ni kalau jenis kalau macam golongan orang-orang yang berumur, macam nenek saya, ayah saya, jenis yang dah berumur sikit ni, kalau makan nasi campur, nasi mesti ada lauk kuah sikit, ikan masin wajib. Ikan masin ni tak tahulah saya apa yang dah dijampikan dalam ikan masin ni. Kalau tak ada ikan masin tu, nasi tu tak tambah. So mesti ada ikan masin, barulah nasi dalam nasi tu habis. So sedap memang sedap, tetapi kalau boleh, macam saya selalu cakap lah, yang sedap tu memang selalunya kurang sihat untuk badan kita. So kalau boleh janganlah habis selalu, sekali-sekala tak apa. Ikan masin penyedap rasa, betul?
Saya setuju dengan statement ni. Sebab saya sendiri pun ambil kadang-kadang. Okey. Tapi tak apa, kita hanya mampu melawan je. Tapi tak boleh nak terlawan sangat lah. Nafsu makan kita ni kadang-kadang senang dinodai kan. Orang kata iman ni senipis bawang. Sama lah juga dengan kita nak tahan nafsu untuk ambil makanan-makanan yang macam ini. Okey, settle bab makanan, kita nak pergi kepada bersenam pula. Okey, kalau anda nak tahu, untuk senaman, tak kisahlah hypertension ke, darah tinggi ke, ataupun untuk turunkan berat badan sekalipun, memang perlu ada kombinasi 80% kawal dari segi pemakanan, 20% lagi kita kawal dari segi exercise. So, nak tak nak, kalau anda nak sihat, tak nak ada masalah kesihatan, kena juga buat aktiviti fizikal. Bila cakap exercise ni, ramai yang cakap, alah, dia susah lah musim-musim camping ni tak boleh keluar rumah. Betul tak? Tapi, sebenarnya tak lama pun. Dalam sehari, anda hanya perlu luangkan masa setengah jam pun dah cukup. Setengah jam, 3 ke 5 kali dalam seminggu. Okay? Sebab apa? Sebab bila kita exercise, automatik badan kita akan ada, dia akan turunkan berat badan. First, bila kita exercise, kita kontrol makan, confirm kita akan turun berat badan. Selain daripada turun berat badan, benefit-benefit yang lain yang kita nak adalah risiko-risiko penyakit itu akan diturunkan juga. Itu yang kita nak. Okey? Maksudnya exercise tu bukan hanya sekadar exercise semata-mata. Kita tak nak ada risiko penyakit ni sebenarnya. Exercise macam mana? Senang je. Macam sebelum ni saya pernah cakap, kalau anda tak mampu untuk bersenam secara agresif, contoh kalau agresif macam dulu, main bola, futsal, berbasikal, jogging, kalau tak mampu buat yang macam tu, buat yang intensity rendah ataupun intensity sederhana. Macam mana? First, senang je. Kita dalam English kita panggil brisk walking ataupun berjalan kaki santai kat taman-taman, ambil angin petang-petang, tengok anak. Cukup setengah jam, balik. Cukup setengah jam, maghrib, balik rumah. Cukup lah. Yang kedua, yang senang. Sangat-sangat senang. Bangun tidur daripada katil, atas katil pun boleh buat stretching ataupun regangan badan. Regangan badan ni kaki ke, tangan ke, tengkuk ke, belakang ke, kalau sakit belakang kan, boleh buat juga. Dan yang ketiga ni secara paling senang lah. Apa dia? Turun naik tangga. Senang sangat untuk orang yang tinggal di apartmen, di kondo ataupun rumah flat. Kalau macam rumah flat wajib sebab tak ada lift. Kena naik turun naik tangga. Kalau apartmen ada option, kondo pun ada option. Tapi kalau rumah yang tingkat tinggi-tinggi sangat, janganlah semua. Kalau rumah tingkat 19, rumah tingkat 20, janganlah 20 tingkat tu naik tangga. Esok pun tak sampai. Naik lift separuh, lagi separuh, ataupun lagi 3 tingkat tu naik tangga. Okey? Boleh ataupun dekat office. Dekat office pun boleh. Kalau jenis office yang ada 2-3 tingkat, keraplah turun naik. Kalau macam bos suruh pas barang dekat bawah ke, rajin-rajin lah volunteer supaya dapat turun naik tangga tu. Okey? Senang je. Satu lagi saya nak share. Ini yang saya cakap tadi. Yang menarik, ada satu video. Saya cuba play. Sekejap alamak dia sekejap saya cuba. Sekejap. Okey. Okey. Sekejap saya cuba lagi sekali.
Okey. Boleh tengok tak video ni tadi? Kalau boleh tolong komen sikit. Takut tak boleh tengok. Kalau tak boleh tengok saya cuba ulang lagi sekali. Boleh tak? Sangkut Alamak. Saya cuba lagi sekali. Kalau tak boleh. Sekejap saya try lagi sekali. Bismillah. Saya rasa sangkut-sangkut sikit kot kan. Saya tengok ada orang komen sangkut ni. Tapi tak apa. Boleh dengar suara saya balik dengan jelas Saya nak explain apa yang saya tunjuk dalam video ni tadi. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. Video ni tadi sebenarnya adalah satu game. Kalau untuk Android pun ada, untuk iPhone pun ada, jangan risau. Nama game ni adalah Active Arcade. Apa yang game ni boleh bagi kepada anda, dia akan tunjuk anda boleh, dia macam kita ni dalam game itu tadi. So dia akan suruh kita gerak kiri kanan, dia suruh kita lompat atas bawah, kena capai sini, kena capai sana. Secara tidak langsung badan kita ni bergerak-gerak, dapatlah berpeluh sikit dekat situ. So bagi untuk orang yang senang bosan, contoh kalau macam jogging ataupun lompat tali skipping kan bosan kan, tak interaktif. So harapnya kalau dengan game ni tadi kita lebih tertarik untuk bersenam. So maksudnya tak ada alasan dah untuk cakap duduk rumah tak boleh buat apa-apa. Guna handphone pun boleh. Ambil handphone, install apps ni saya ulang, nama app ni Active Arcade. Anda install game Active Arcade ni, set up lah apa yang disuruh. Kemudian kita dah start boleh main game. Senang je. Saya dah cuba 10 minit je, memang berpeluh habis lah. So sangat best. Kalau anda boleh buat dengan anak-anak, lagi bagus. Lebih-lebih lagi musim PKP ni duduk rumah kan. Okey, so kita teruskan. Seterusnya adalah yang paling simple tetapi yang paling wajib dekat sini. Antara tiga ni, saya rasa ini yang paling wajib. Yang anda kena buat. Waktu tidur yang cukup. Nak tidur cukup lama mana? 6 hingga 8 jam sehari pada waktu malam. Keyword dia dekat sini waktu malam. Sebab ada orang dia tidur 6-8 jam juga. Tapi tak tidur waktu malam. Dia tidur waktu siang. Jadi burung hantu. Malam berjaga, siang tidur. Betul? Betul lah. Sebab apa dia dah terbiasa. Malam tu dia buat kerja, siang tu lepas subuh baru tidur. Dia tak elok sebab apa? Sebab kajian, ni saya bukan cakap kosong saya bukan cakap saja. Sebab kajian dah menunjukkan bila badan kita dapat tidur yang cukup 6 hingga 8 jam sehari pada waktu malam, banyak manfaat terhadap kesihatan kita. Antaranya kita punya blood sugar ataupun gula dalam darah kita dia kontrol lagi cantik. Lebih-lebih lagi kalau ada yang diabetes, jumpa doktor tak risau. Make sure insya-Allah gula cantik. Kemudian lebih pada kena-mengena dengan topik malam ni, tekanan darah. Bila kita tidur cukup, insya-Allah kita punya blood pressure pun akan lebih cantik. Kalau dulu 140, 90, cubalah ubah tidur. Kalau dapat konsisten dalam sebulan ataupun seminggu dulu, tidur pukul 11, paling lambat pukul 12 dah tidur, subuh bangun pukul 6, amalkan macam tu setiap hari untuk seminggu dulu, check blood pressure, insya-Allah mungkin dapat turun. Okey, lepas tu emosi anda juga akan lebih
terjaga. Ini khas untuk golongan-golongan yang selalu emosi. Saya tak nak cakap golongan macam mana, tak nak cakap lelaki ke perempuan sebab saya rasa dua-dua pun sama. Emosi senang terganggu. Lebih-lebih lagi kalau duduk rumah. Yelah, kalau duduk rumah masa PKP ni stres tak boleh keluar kan. Lepas tu kalau jenis yang anak ramai, anak kecil pula bising, asyik main je, kan stres. Emosi lagi terganggu. So kalau tak nak emosi terganggu, make sure anda dapat tidur yang cukup. Saya boleh katakan kalau dapat tidur yang cukup ni macam satu nikmat dunia yang tak boleh lawan dengan apa-apa pun. Saya lebih prefer dapat tidur yang lena daripada makanan yang sedap. Lebih kurang gitulah. Nak tunjukkan bahawa tidur ni sangat-sangat penting untuk kesihatan. Nampak macam simple tapi sangat penting. Okey, yang keempat, bila kita cukup tidur, otak kita pun makin geliga. Kita daya fikiran pun semakin tajam. Sebab apa? Sebab kalau kita tak cukup tidur, sebenarnya otak kita lesu. Bila lesu tu yang kita tak boleh nak berfikir dengan sewajarnya. Kita buat keputusan pun terburu-buru kan. Okey, seterusnya berat badan. Yes, betul. Kalau kita tidur cukup, kita punya berat badan pun dapat kontrol dengan lebih cantik. Kalau mana yang insecure, yang risau dengan berat badan, makin lama BKP makin naik, cuba kawal makan, exercise dan dapat tidur yang cukup. Tidur yang cukup jangan tidur berlebih. Sebab kalau tidur berlebih pun naik juga berat badan. Tu pun saya risau juga. Okay, so make sure tidur yang cukup pada waktu malam. Jangan tidur pada waktu siang. Sebab pada waktu malam ni lebih elok sebab badan-badan kita pada waktu malam lah, organ-organ kita nak berehat ataupun pada waktu malam dah badan kita ni je nak hit button reset waktu malam. Okay, so kita dah masuk kepada set smart heart. Jantung lebih sihat dan kuat dengan Ovid Liss Life dan Ovid Propolis. Propolis ni, ya Allah tak tahu lah nak cakap macam mana. Tak kisahlah sakit apa pun, memang sesuai sangat-sangat sebab dia punya ciri-ciri yang anti-fungal, anti-bakteria, anti-virus, macam-macam lah. Semua yang anti-anti ni semua ada, antioksidan lagi satu. Semua ada dalam propolis. So tak kisahlah ada penyakit apa pun sebab kita kena faham konsep dia. Penyakit-penyakit tu dia berpunca daripada oksidan, pro-oksidan. So bila ada antioksidan dia dapat melawan lah. Kat situ. Okay, tetapi malam ni kita nak fokus kepada Liss Life. Liss Life kita ni sangat-sangat bagus. Ya Allah, sangat bagus. Sebab dia punya bahan-bahan kandungan diperbuat daripada ramuan yang sangat istimewa. Ada banyak, ada 2, 4, ada 7. Tapi malam ni saya nak share 2 je yang saya boleh katakan sebagai star ingredient dalam Liss Life. Star ingredient. Okay, so sebelum itu diingatkan kesan Liss Life adalah berbeza mengikut individu. So tak boleh pukul rata cakap orang tu makan Liss Life dia punya blood pressure turun. Kenapa saya makan tapi tak turun-turun? Kesan berbeza mengikut individu. Okay, so bahan yang pertama nattokinase. Nattokinase sebenarnya dia datang daripada perkataan nut, tapi orang Jepun panggil natto. Natto adalah makanan orang Jepun yang terhasil daripada proses penapai kacang soya. Kacang soya tu dia ditapaikan, bila ditapai dia ada keluar enzim. Enzim yang keluar itu nama dia nattokinase. Faham tak? Macam tu lah jenis hubung kait dia. So enzim nattokinase ni adalah enzim yang terbaik sebab apa? Dia dapat membantu mengelakkan pembentukan darah beku dan dia dapat memecahkan kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, dia dapat juga membentuk satu jenis bakteria iaitu lactobacillus. Bakteria lactobacillus ni boleh jumpa dekat mana? Dekat dalam yogurt, Yakult, yang paling famous dan senang jumpa. So bakteria baik ni bagus sebab dia dapat memastikan usus-usus dalam perut kita ni berfungsi dengan baik.
So apa-apa makanan yang kita makan, khasiat dia dapat diserap masuk ke dalam badan dan bukannya hanya dibuang terus ke dalam najis semata-mata. Selain daripada itu, nattokinase juga dapat melancarkan kita punya blood flow, pengaliran darah. Dapat merendahkan kita punya blood pressure, dan juga dapat memastikan kita punya saluran darah itu sentiasa baik, flawless, cantik, bebas daripada kolesterol. Terbaik nattokinase. Yang kedua adalah ekstrak beras yeast merah, red rice yeast extract. Kalau yang tadi tu Jepun, yang ini perubatan Cina pula. Nampak tak kita punya bahan-bahan yang digunakan dalam Islam ni bukan kaleng-kaleng, bukan salah-salah. Sangat berfungsi dan sangat terbukti. Sebab apa? Kalau dalam beras yeast merah ni pula, bila kita ekstrak dia, jadi dua bahan aktif. Yang pertama monacolin dan yang kedua adalah lovastatin. Kalau anda nak tahu, lovastatin ni adalah sejenis bahan yang digunakan dalam ubat-ubatan barat. Ubat-ubat kolesterol, ubat kolesterol lah. Kalau dekat hospital, bila bagi darah, kalau nampak statin tu, mesti untuk kolesterol. Sama dan juga dengan yang ini. Tetapi, Liz Life, dia punya kandungan statin tu datang daripada bahan semula jadi. Daripada ekstrak beras yeast merah. So, sangat power. So, manfaatnya apa? Obviously, dia dapat menurunkan paras kolesterol dalam darah dan juga dapat mengawal aliran darah supaya darah kita tak tersumbat. Darah dapat mengalir dengan cantik. Bila darah mengalir dengan cantik, oksigen dapat disalurkan, otak berfungsi dengan baik, jantung dapat pump darah ke seluruh badan dengan cantik, berkesan. So, komposisi kimia dia sama seperti ubat-ubatan barat, tetapi dia semula jadi. Okey, so peringatan untuk sesiapa yang nak amalkan Islam kena jarakkan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum atau selepas pengambilan ubatan lain. So nak ambil macam mana? Kalau mereka yang tak ada masalah kolesterol, tak ada masalah darah tinggi tapi nak ambil untuk just ambil daily consume, boleh ambil 1 biji. Dan kalau mereka yang memang dah ada masalah, boleh ambil 2 biji sebelum tidur. Ini adalah testimoni pengguna kita sebelum ini yang ada masalah kolesterol tinggi. Bila makan Liz Life, kolesterol terus turun paras normal. Serangan jantung, sebelum ini ada heart attack. Alhamdulillah 3 minggu selepas ambil Liz Life, ada buat exercise, tak ada kena lagi dah heart attack. Stroke pun sama, lebih kurang macam heart attack. Cuma stroke, oksigen tak sampai dekat otak. Bila oksigen tak sampai ke otak, kita collapse. Bila collapse, bahaya, boleh meninggal dunia. Okay. Ini yang sangat relatable, yang sangat kena-mengena dengan tajuk kita malam ini. Hypertension ataupun tekanan darah tinggi. Ada banyak testimoni yang tekanan darah tinggi ni, bila dia ambil Liz Life, alhamdulillah, dia punya blood pressure tu dapat kembali stabil, stable dan normal. Alhamdulillah. Okey, so saya rasa saya dah sampai ke penghujungnya. So 3 poin penting untuk anda malam ini yang anda kena ingat. Make sure anda kena kawal. Sebab kalau cakap pasal hypertension, kalau pemakanan, automatik pasal garam. Kurangkan garam, insya-Allah tekanan darah anda mungkin dapat turun. InsyaAllah. Kedua, gaya hidup sihat. Gaya hidup apa tadi? Saya ada sentuh 2. Selain daripada pemakanan. Pertama, exercise. Yang main game tadi tu. Ingat nama game tu Active Arcade. Boleh try search dekat Google Play Store ataupun dekat Apple Store. Active Arcade. Dan gaya hidup yang kedua adalah tidur. Nampak simple tapi sangat-sangat berkesan. Make sure anda dapat cukup tidur 6 ke 8 jam sehari pada waktu malam. Dan of course, kita punya star of the show of the night. Avail Liz Life. Kalau tak ada masalah, ambil 1 biji pun dah cukup. Kalau ada masalah, ambil 2 biji lagi efektif. Okay, so
Itu saja daripada saya. Terima kasih. Last sekali, macam biasa, pesanan khidmat masyarakat daripada saya. Kalau anda dah dapat appointment vaksin, pergi vaksin secepat mungkin. Lindungi diri, lindungi semua. InsyaAllah kita dapat selamat, kekal selamat, kekal sihat menentang wabak virus COVID-19. Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.